berhenti padanya. Berhenti dari kita ini berjalan keluar pada rumah kita, pergi cari makan minum, nak kenyang, nak sembang, nak lepak, minum-minum lama-lama. Itu semua perkara syahwat. Walaupun dia mubah, harus saja kita lepak minum, tetapi kalau kita buat selalu lama-lama mengeraskan hati kita. Jadi di antara penyakit-penyakit ni, suka lepak kedai kopi tu penyakit sebenarnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Padanya, Waalaikumsalam. Daripada perkara-perkara mubah duniawi. Mubah di sini adalah perkara yang haruslah. Contoh makan minum, tidur. Allah senang amat. Duduk sembang-sembang. Ini termasuk perkara mubah. Perkara ataupun disebut perkara yang harus, yang duniawi lah. Allah senang amat. Terhasil sempurna sabar darinya dengan menahan diri pada batin dari berfikir padanya. Maksudnya sempurnanya sabar di atas menahan daripada perkara mubah ataupun syahwat ini, iaitu pada hati kita ini, dalam batin kita, diri ataupun hati kita ini, kita tahan daripada fikir kepadanya. Tahan daripada berfikir kepadanya. Maksudnya jangan duk fikir benda-benda yang syahwat lah. Fikir nak makan banyak, fikir nak pergi makan kat kedai ni, kat kedai ni. Fikir kedai ni sedap, malam ni aku pergi makan kedai ni, esok kedai ni sedap, esok makan kedai ni. Lusa aku try kedai ni pula, sedap, makan banyak, nak makan kenyang. Usahakan tidak memikir semua ini, supaya dapat disekat. Allah senang amat. Dia panggil nafsu lah. Dia panggil apa? Keinginan perkara yang harus ataupun mubah, perkara syahwat. Allah senang amat. Kalau lapang pilih makan, tapi tak payah. Maksudnya tiap-tiap hari duk fikir di mana aku nak makan hari ni, minggu depan nak pergi makan di mana, apa yang sedap, duit cukup tak cukup, nak pergi makan banyak. Itu semua tak fikir. Lapang pergi makan saja. Untuk memikirkan banyak-banyak tentang perkara yang harus atau mubah, perkara duniawi ini, itu hendaklah ditahan, kata Imam Haddad. Tahan pada batin, pada perasaan hati kita ni. Tahan supaya kita daripada berfikir kepada perkara-perkara yang harus ini, dan condong kepadanya. Tahan hati daripada condong padanya. Rasa nak makan banyak, condong rasa nak tidur banyak, condong rasa nak sembang tak habis-habis, duduk lama-lama. Padahal kita ni kalau sembang banyak-banyak, lama-lama tak bagus pun. Orang kalau nak dapat ilmu, nak dapat cahaya ilmu, nak ilmu dia barakah, hendaklah menahan lidah dia daripada bercakap ataupun hati dia daripada condong nak bercakap perkara-perkara yang tidak ada berkaitan dengannya, yang tidak ada manfaat. Allah SWT. Apa saja perkataan dan percakapan yang tidak manfaat pada diri kita dan orang lain, tak ada apa-apa penting, jangan kita bercakap. Tahanlah lidah kita dan tahanlah hati kita daripada condong padanya. Ini perlukan kesabaran. Ini perlukan sabar. Tahan itulah sabar. Dan pada zahir dengan menahannya dari mencarinya dan berhenti padanya. Sabar di batin kita, berfikir dan condong hati kepada perkara yang harus, yang duniawi ni, makan minum tidur semua ni, sembang-sembang kosong ni. Batin tahan, itu sabar. Zahir tahan daripada keluar mencarinya, ataupun berhenti dan berhenti padanya. Berhenti dari kita ini berjalan keluar pada rumah kita, pergi cari makan minum, nak kenyang, nak sembang, nak lepak, minum-minum lama-lama. Itu semua perkara syahwat. Walaupun dia mubah, harus saja kita lepak minum, tetapi kalau kita buat selalu lama-lama mengeraskan hati kita. Jadi di antara penyakit-penyakit ni, suka lepak kedai kopi tu penyakit sebenarnya. Kalau kita duduk di Yaman, Tarim, tidak ada orang lepak kedai kopi. Kalau ada pun sikit sangat. Kebanyakannya di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat yang bermanfaat saja. Kerana lepak, minum-minum lama-lama, tak ada bercakap perkara yang tidak ada manfaat, yang tidak ada faedah, itu akan menyebabkan hati keras. Itu akan menyebabkan Allah senang, hati kita ini akan Allah senang, terhalang daripada merasa kemanisan iman. Jadi zahirnya kena tahan. Itu sabarlah. Dah kata Imam Haddad lagi, maksudnya kita ni kalau nak rasa nak pergi minum kopi, ya, kena tahan juga diri kita. Kena ada sabar juga. Walaupun harus tidak haram minum kopi lepak-lepak, tapi dia perkara yang sia-sia. Sifat orang mukmin
mereka meninggalkan perkara yang sia-sia. Kecuali kita minum kopi dengan ustaz kita, dengan orang alim, dengan orang soleh, dengan kawan-kawan yang berilmu, mereka share ilmu, mereka beri penasihat, peringatan, ataupun mereka share benda-benda yang faedah. Sembang kosong juga, pisahlah tu. Tapi ada juga selit dengan benda faedah maksudnya. Ada juga selit dengan ilmu satu dua. Maka itu tidak mengapa. Tapi sekadar nak lepak lama-lama, setiap malam lepak kedai kopi, itu akan mengeraskan hati dan akan merosakkan hati. Dan menahan diri daripadanya adalah yang terbaik, itu sabar. Sabar ni tahan. Hari malam ni rasa nak pergi lepak kedai kopi, tahan tak sapi, pergi ngaji, pergi masjid, tak pun tengok keluarga, peduli tentang anak-anak, ajak anak Iqra', ajak anak Quran, baca sikit dia panggil apa, buku-buku kepada anak isteri kita. Itu lebih baik untuk kita sebagai suami lah. Elakkanlah lepak kedai kopi. Lebih lagi lah orang perempuan, lebih lagi tidak maneh dan tidak elok seorang perempuan lepak kedai kopi. Seorang perempuan kalau dia pergi ke masjid menimbulkan fitnah, haram, walaupun dia pergi tempat ibadat. Apatah lagi pergi kedai kopi, bukan tempat ibadat pun, dan tempat tu dah terkenal lah dengan tempat yang tidak elok. Lepak pula kedai kopi, kalau pergi makan saja untuk kepentingan, maksud penting dia musafir dan pergi makan, tak apa lagi. Dia ada perkara yang memang dia panggil apa, yang penting untuk dia. Tapi ada juga orang perempuan kita tengok pada hari ni, dia lepak kedai makan dengan suami dia. Ini perkara yang akan jatuh pada fitnah. Kawan-kawan suami dia tengok dia, apa, cashier tengok dia, ada ambil order tengok dia, orang main kedai makan tu pun dia tengok bini dia. Itu sebenarnya menimbulkan fitnah. Okey ya. Jadi elakkanlah lepak kedai kopi setiap malam. Okey ya. Kalau pun nak pergi duduk juga, pisah saja balik. Itu pun ada juga share benda yang penting-penting dan bagus. Bangkitkan semangat ke atas sabar ini oleh tahu dengan apa yang sabit pada mencari syahwat-syahwat dan mencapainya. Kita nak tahu tak kita ni ikut nafsu ke tak? Mudah saja. Kita boleh tahu kita ni ikut nafsu apabila kita ni ikut bidang kopi, kita boleh pergi, boleh duduk lama-lama, tapi malis ilmu tak pergi. Walaupun kadang-kadang malis ilmu yang kedai kopi itu sudah saja. Contoh lepas maghrib, rutin dia minum kopi. Lepas dah siang maghrib di masjid, dia akan ajak geng-geng jemaah dia, kawan-kawan dia pergi sembahyang jemaah, pergi minum kopi. Allah senang amat. Itu rutin dia. Tiba-tiba ada hari-hari yang ada kuliah lepas maghrib. Apa dia buat? Dia tak tahan nafsu dia, dia tak tahan syahwat dia, dia tak sabar dengan syahwat dia. Syahwat, keinginan, nafsu dia kata apa? Jom minum kopi. Sedap ni kena teh tarik time ni, sedap ni kena teh o time ni, sedap ni kena teh air time ni, lepas maghrib ni sedap ni, lepak-lepak sedap, sembang. Sedangkan kata sepulang soleh, ada seorang sepulang soleh, dia mengatakan lebih baik muka aku ini dicop dengan api daripada aku bercakap perkara yang sia-sia di antara maghrib dan isyak. Maksudnya ulama wali Allah sebut soleh ni, mereka sangat jaga waktu di antara maghrib dan isyak. Kerana itulah waktu untuk kita mendekatkan diri pada Allah SWT. Dan waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabat yang soleh terdahulu, mereka habiskan masa di masjid ataupun di rumah membaca zikir atau Al-Quran, mengisi dengan perkara yang ibadah pada Allah SWT. Allah senang. Dan di antara maghrib dan isyak juga ini, Rasulullah SAW mengisikannya dengan sembahyang awabin. Sembahyang awabin ni kita boleh buat sampai 20 rakaat. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, seorang mudir, seorang pengetua di Rubat Tarim di Hadramut sana, di Yaman. Rutin harian dia sejak muda lagi rutin harian dia adalah sembahyang sunat awabin 20 rakaat lepas sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib, lepas tu sembahyang sunat ba'dah maghrib, yang sunat selepas maghrib. Lepas tu Habib Salim dia akan sembahyang sunat 20 rakaat awabin. Itu rutin harian dia. Allah senang. Jadi ada orang kuliah lepas maghrib tu ada di masjid, dia keluar masjid, dia pergi minum tepi kedai. Dia minum kedai tepi masjid. Itu adalah orang yang tidak dapat menahan syahwat dia. Syahwat, keinginan untuk minum-minum, lepak-lepak, kosong-kosong, syahwat suka. Nafsu tidak suka mengaji, menuntut ilmu. Mesti kena paksa diri kita berjihad, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Walaupun nafsu tak suka, kena pergi juga, kena paksa diri. Kerana itulah permulaan untuk kita bersihkan nafsu kita.
Permulaan untuk bersihkan nafsu, mestilah maksa dia. Mestilah paksa diri kita maksudnya, sampai dia terbiasa. Kalau kita tak pernah paksa nafsu kita untuk pergi mengaji, kita ikut saja dia nak pergi mana, lama-lama Allah SWT, hidup kita hanyalah dihabiskan masa dengan sia-sia. Kerana nafsu yang paling suka lah menghabiskan masa dengan sia-sia, kosong. Lepas relax, minum, nafsu suka. Untuk menuntut ilmu, hafal ilmu, tulis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, ditegur, dikata, diberi panduan, dinasihati, itu nafsu tak suka. Tapi berusahalah kita untuk buat juga sampailah nafsu kita suka. Nafsu kita tak suka sebab dia kotor. Kita pergi majlis ilmu, nafsu kita semakin bersih, nafsu kita semakin pulih, hati kita masih makin terubat dengan ubat-ubat batin yang ada dalam majlis ilmu. Allah SWT, sehinggalah nafsu kita berubah kepada nafsu mutmainnah. Waktu tu tenang saja nafsu ni nak buat perkara yang Allah ridha atau berkau taat pada Allah SWT.